berfirman, "Fashalli li rabbika wanhar." Maka tunaikanlah salat dan sembelih haiwan kurbanmu. Rebutlah peluang ini. Ayo laksanakan ibadat kurban bersama Yayasan Ikhlas sebagai tanda syukur terhadap nikmat kesenangan yang telah Allah berikan. Ya, dalam ruangan ini kita akan mengetahui berkenaan kempen Korban Ikhlas daripada Yayasan Ikhlas 2021, dan sudah pastinya untuk mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan kempen Korban Ikhlas ini, kita bersama dengan Ustaz Syed Muhammad Nur Hisham Al-Idrus, Duta Korban Yayasan Ikhlas secara dalam talian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Munawar, apa khabar? Alhamdulillah, baik Ustaz. Baik Ustaz, seperti biasa Ustaz, untuk permulaan ni Ustaz, kita nak war-warkan kepada penonton. Mungkin Ustaz boleh memberikan penerangan ringkas berkenaan kempen Yayasan Ikhlas ni Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton dikasihi sekalian, kita dah masuk dalam bulan Zulhijjah sekarang. Dalam hari-hari yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fihi ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tidak adalah siang-siang yang disukai oleh Allah kita buat amal saleh padanya. Nak banding dengan siang-siang lain, 1 hingga 10 Zulhijjah ini adalah 10 siang yang istimewa dalam setahun. Sebab dia ada satu siang yang paling istimewa dalam setahun, iaitulah siang hari Arafah. Arafah, siang paling mulia. Malam Lailatul Qadar, itu malam yang paling mulia. Dan 10 malam akhir Ramadan jadi istimewa mengiringi Lailatul Qadar. 10 siang pertama Zulhijjah menjadi mulia mengiringi siang hari Arafah. Jadi marilah sama-sama kita buat amal soleh pada hari 1 hingga 10 ini. Antara amal solehnya ibadat haji dan juga ibadat kurban. Ibadat haji kita tak boleh nak buat dah. Maka marilah sama-sama kita buat ibadat kurban. Khususnya para penonton, ibu ayah, sahabat-sahabat yang dalam suasana wabak COVID ini, ada orang yang kena buang kerja, ada orang yang separuh gaji, ada yang ambil leave, ada yang tutup bisnes. Tapi ada di kalangan kita para penonton yang gajinya masih berjalan, pencennya masih on macam biasa. Ada yang bisnesnya masih okey. Maka marilah kita tunjukkan kesyukuran kita kepada Allah untuk lakukan ibadat korban. Kami di Yayasan Ikhlas sejak tahun 2013, alhamdulillah, menguruskan ibadat korban ini untuk masyarakat di Malaysia, di Sabah dan Sarawak. Kalau di luar, di Kemboja, di Aceh, di Bangladesh, di India, di Afrika. Dan alhamdulillah, kalau di Chad Afrika, kami berhubung direct dengan pejabat mufti di sana. Kalau di negeri-negeri seperti Bangladesh, India, Kemboja, Aceh, dah sejak 2013, alhamdulillah, ada NGO tempatan yang kami berpengalaman berurusan dengan mereka. Kalau biasanya tiap-tiap tahun, wakil Yayasan Ikhlas akan pergi ke negara-negara ni. Cuma tahun lepas dan tahun ni kita tak dapat nak pergi masalah pandemik COVID ini. Tetapi kita mempunyai wakil-wakil yang dah lama kita berurusan di sana, alhamdulillah. Saya nak ajak para penonton, marilah kita sahut, kita mengingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sayang pada anaknya Ismail, tapi sayang pada Allah mengatasi. Dia sanggup sahut perintah Allah, sembelih anaknya. Kita hari ini sayang pada duit yang kita ada, tapi kita sayang pada Allah lebih lagi. Lalu kita libatkan diri dengan ibadat korban. Jangan lupa Allah Ta'ala janji, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku pasti akan tambah lagi rezeki kamu. Bayangkan anak-anak, keluarga di Kemboja, di Bangladesh, di India, di Aceh, di Afrika. Dia orang yang tunggu raya Aidil Adha. Sebab apa tunggu sangat? Nak rasa makan daging. Allahu Akbar.
tiba-tiba sampai kepada mereka daging yang kita buat ibadat korban, bayangkan mereka berdoa pada Allah, mereka mendoakan kita, Allah pasti mendengarnya. Mari ambil gambar dulu dekat skrin. Ibu-ibu, ayah-ayah, ambil gambar dulu dekat skrin. Ada nombor telefon, ada laman web kami. Saya dapat makluman terkini tentang penyertaan. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Moga-moga Allah Ta'ala terima segala amalan kita. Penyertaannya memberangsangkan. Cuma ada 2 lokasi yang masih lagi kita tak capai target. Iaitulah di Bangladesh dan di India. Tempat orang Islam ramai ni. Tempat yang sangat terkesan dengan COVID sekarang. Mari kita tolong mereka. Dan kalau dari segi tempat, di Bangladesh, di India, kalau di Afrika ni pun, Alhamdulillah. Tetapi kalau dalam bentuk haiwan pula, lembu, kambing, unta. Dalam bab lembu, Alhamdulillah nampaknya sambutan memberangsangkan. Cuma penyertaan korban kambing ini ada, tetapi masih belum capai target kita. Sebab kita ada kena pasti keluarga-keluarga, penerima-penerima daging yang kita nak agihkan. Jadi kita ada target-target kita. Jadi saya nak ajak sangat masyarakat untuk sama-sama kita menyumbang lagi. Pergi ke laman web www.korbanikhlas. Di situ ada detail negara mana, berapa harga, haiwan korban apa, itu kita boleh pilih. Bayangkan Allah Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan titisan darah yang jatuh ke bumi itu menghapuskan dosa-dosa kita. Boleh ambil gambar dekat skrin sekarang Ibu-ibu, ayah-ayah, ambil gambar. Kalau tak tahu cara nak transfer, tunjuk ke anak-anak, bagi tahu, mak nak korban unta tahun ni. Unta hanya di Afrika, di Chad sahaja. Sekarang ni penyertaan unta ada 66 bahagian. Jadi kita perlu tambahan lagi supaya masyarakat di sana yang sangat jarang dapat makan daging unta ni, Allahu Akbar, mereka raya dapat daging unta. Unta ni hanya di Chad, Afrika, dan juga begitu juga dengan kambing, lembu. Jadi para penonton yang dikasihi sekalian, kita berada dalam 10 awal Zulhijjah ini, rebutlah peluang untuk buat amal soleh yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat disukai oleh Allah. Bila Rasulullah cakap begitu, sahabat datang tanya, "Wahai Rasulullah, Allah suka? Macam mana kalau nak banding dengan orang pergi berjihad?" Rasulullah kata, lebih lagi daripada orang pergi berjihad. Kecuali orang yang pergi berjihad lalu tak balik langsung dah, maknanya dia gugur syahid. Nak lawan pahala orang mati syahid, lebih lagi lah. Tetapi amal saleh di siang hari 1 hingga 10 Zulhijjah ni, rebut peluang sekarang. Dan jangan tangguh-tangguh nak buat amal soleh. Dan jangan lupa, kepada siapa yang ambil bahagian korban daripada 1 Zulhijjah sehingga tarikh dia melakukan korban, disunatkan dia tidak potong kuku dan tidak potong mana-mana bulu di badan. Sabar sikit sehingga hari ibadat korban dilakukan. Ustaz, kita buat kat Afrika, kita buat kat sini ni macam mana Ustaz? Senang, boleh berhubung dengan pihak Yayasan Ikhlas. Dan kalau nak ambil mudah lagi, maksud saya, cara yang paling mudah, tunggu saja sehingga hari raya keempat. Maksudnya berakhir hari tasyrik, barulah kita cukur, kita potong kuku, mudah. Ini sebagai kata Imam An-Nawawi, kita nak ada feeling. Sebagaimana feeling orang dalam ihram menunaikan haji, mereka tak potong kuku dan bulu. Kita di tanah air ini yang ambil bahagian ibadat korban, kita juga buat sunnah ini. Para penonton dikasihi sekalian, dah ambil gambar ke belum? Laman web. Dan juga kalau nak telefon pun boleh. 010 30 530. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu, setiap ulu haiwan korban insya-Allah akan datang pada hari akhirat nanti pahala buat kita yang melakukan. Jom, jangan kita tangguh-tangguh lagi.
Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Syed Muhammad Nuri Syam Alidrus, Duta Korban Yayasan Ikhlas, atas perkongsian untuk kita mengenali ataupun mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan kempen Korban Ikhlas daripada Yayasan Ikhlas. Jadi untuk anda mengetahui dengan lebih lanjut juga, boleh terus saja ke laman sesawang www.korbanikhlas.com untuk anda mendapatkan pakej-pakej yang ditawarkan di bawah Yayasan Ikhlas.